Seorang pelajar meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedarkan diri pada 9 Julai lalu. Mangsa berusia 22 tahun yang mengambil jurusan dalam bidang penulisan. Tingkah laku yang membawa kepada bunuh diri dalam kalangan remaja semakin meningkat. UPSR PT3 dimansuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afiah Husna binti Abu Hassan, moderator anda pada hari ini. Sebelum kita bersulam bicara, sebelum ilmu menusuk di dada, kata orang tak kenal maka tak cinta. Mari kita berkenalan dengan 4 orang ahli panel kita pada hari ini. Bersama kita, wakil pihak kerajaan iaitu selaku Perdana Menteri dalam perbincangan pada hari ini, Saudara Muhammad Aiman bin Ali yang turut disokong kuat oleh Timbalan Perdana Menteri, Saudari Awatif Iman binti Abdul Hafiz. Kata orang jika ada pihak kerajaan mesti ada pihak pembangkangnya. Diperkenalkan selaku ketua pembangkang pada hari ini, Saudari Siti Aisyah binti Hasbullah, dan tidak dinafikan lagi pengikut setia beliau selaku Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Nazatul Emilia binti Abdul Ghani. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, saya ingin menjemput selaku Perdana Menteri kita, Saudara Aiman, untuk menyatakan hujahnya sebagai pihak kerajaan untuk topik pada hari ini. Silakan saudara. Baiklah, terima kasih Tuan Speaker Dewan. Demi memartabatkan pendidikan negara, saya bangkit untuk memperjuangkan nasib generasi muda Malaysia. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan buat anda semua. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini, suka untuk saya menegaskan satu usul yang berbunyi peperiksaan awam UPSR dan PT3 wajar dihapuskan. Sebelum saya pergi lebih jauh lagi, izinkan saya terlebih dahulu untuk memberikan definisi usul ini secara literal agar pihak pembangkang khususnya tidak terkial-kial untuk mencari asas perjuangan kami. Menurut Kamus Dewan, peperiksaan awam bermaksud peperiksaan yang wajib diduduki oleh setiap sekolah kerajaan di Malaysia. UPSR pula ialah ujian penilaian yang wajib diduduki oleh semua pelajar darjah 6 di Malaysia. PT3 pula bermaksud pentaksiran tingkatan 3 yang wajib diduduki oleh semua pelajar tingkatan 3 di Malaysia. Wajar dimansuhkan pula bermaksud wajar dihapuskan. Saya juga ingin menyatakan bahawa pihak kerajaan yakin dengan hujah-hujah yang dibentangkan sebentar sahaja lagi akan diterima seisi Dewan tanpa sebarang pertikaian. Tuan Yang di-Pertua, kami meletakkan 2 indikator bagi memantapkan usul kami. Yang pertama saya katakan ialah kecemerlangan seseorang pelajar bukan hanya terletak pada kecemerlangan akademik semata-mata. Yang kedua, indikator kami ialah tugas dan tanggungjawab seorang guru dinilai daripada kecemerlangan pelajar yang diajar olehnya. Oleh itu, berdasarkan indikator-indikator ini secara justifikasi, saya sepenuhnya yakin bahawa hujah yang akan kami kemukakan sebentar sahaja lagi akan diterima tanpa perlu diperdebatkan dengan hujah-hujah palsu daripada pihak pembangkang. Tuan Yang di-Pertua, sejak zaman berzaman kita menyaksikan sistem pengajaran dan pembelajaran di Malaysia ini masih berada di takuk yang lama kerana sepenuhnya berorientasikan peperiksaan. Oleh itu, objektif untuk membina pengetahuan secara menyeluruh dalam pelbagai bidang tidak dapat kita penuhi kerana sentiasa fokus kepada peperiksaan semata-mata. Para pelajar yang mendapat 5A dan ke atas, tetapi apabila diadakan ujian melibatkan keseluruhan aspek sama ada kelancaran membaca, mengira dan sebagainya, ramai yang masih tidak lancar lagi membaca. Mengapa perkara ini berlaku? Kerana disebabkan oleh penekanan terhadap peperiksaan semata-mata. Di samping itu, sidang Dewan sekalian, pemansuhan peperiksaan awam ini juga membolehkan pelajar belajar tanpa sebarang tekanan. Hal ini kerana pelajar tidak lagi perlu menghabiskan sukatan pembelajaran dalam tempoh 6 tahun dan 3 tahun untuk peperiksaan UPSR dan PT3. Pelajar hanya mengambil satu peperiksaan awam sahaja iaitu Sijil Pelajaran Malaysia atau lebih dikenali sebagai SPM yang tempoh masa belajarnya mencecah 11 tahun sejak dari darjah 1 sehingga tingkatan 5. Dengan ini, beban pelajar untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh masa yang singkat dapat dihapuskan. Sehubungan dengan itu, beban para guru di sekolah juga dapat dikurangkan. Pemansuhan UPSR dan PT3 meringankan beban guru apabila para guru tidak diwajibkan untuk mengadakan kelas tambahan sebaik sahaja tamat sesi persekolahan pada setiap hari. Jelasnya, pemansuhan UPSR dan PT3 mampu mengurangkan beban pelajar dan guru.
Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang saya muliakan sekalian, dengan menyedari hakikat ini, marilah kita bersama-sama membuka hati dan minda kita supaya menerima pembaharuan yang dilaksanakan oleh kerajaan ini untuk kepentingan anak bangsa kita sendiri ya. Oleh yang demikian, langkah Kementerian Pelajaran di negara kita untuk memansuhkan peperiksaan awam ini adalah wajar dan tidak perlu dipertikaikan lagi. Sekian, mohon untuk terus bercadang. Terima kasih selaku Perdana Menteri kita pada hari ini, Saudara Aiman. Seterusnya, saya ingin menjemput selaku Ketua Pembangkang kita, Saudari Siti Aisyah bagi menghujahkan bidasannya. Silakan, Saudari. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Salam apresiasi dan salam satu Malaysia buat Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan di delegasi kerajaan, rakan-rakan pembangkang, ahli-ahli Dewan yang dimuliakan sekalian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, setelah dibentangkan definisi usul secara literal oleh pihak kerajaan yang saya kira begitu menarik sekali, maklumlah diambil bulat-bulat daripada kamus Dewan, kami dari delegasi pembangkang faham tentang usul yang dikemukakan. Namun begitu, kami masih kurang jelas tentang pelaksanaan pemansuhan peperiksaan ini. Hal ini kerana pihak kerajaan sebentar tadi telah mengatakan peperiksaan ini dimansuhkan kerana pelajar hanya belajar berorientasikan peperiksaan semata-mata. Sekiranya tanpa peperiksaan, bagaimana kita hendak menilai usaha pelajar dan guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran? Di mana kerelevanan hujah yang disampaikan oleh pihak kerajaan? Tuan Yang di-Pertua, adalah tidak benar bahawa pemansuhan peperiksaan awam ini dapat meningkatkan prestasi pelajar seperti yang diperkatakan oleh pihak kerajaan sebentar tadi. Bahkan bagi pihak kami telah melihat bahawa pemansuhan UPSR dan PT3 akan menjejaskan penilaian terhadap tahap prestasi pelajar yang berasaskan peperiksaan standard. Hal ini demikian kerana guru di sekolah kurang berupaya untuk menyediakan soalan yang standard dan setaraf dengan UPSR maupun PT3. Silakan Yang Berhormat. Setuju atau tidak bahawa kewujudan peperiksaan PT3 dan UPSR ini hanya akan menyebabkan tekanan pelajaran kepada para pelajar sejak usia muda lagi? Yang Berhormat, kalau kita tak didik anak-anak kita untuk menghadapi stres daripada kecil, bagaimana mereka nak menghadapi stres ketika bekerja dan mempunyai keluarga pada masa hadapan? Selesai soalan daripada pihak kerajaan. Saya teruskan dengan usul kami. Guru-guru di sekolah hanya mampu untuk menyediakan ujian bulanan mengikut sekolah masing-masing sahaja untuk menilai perkembangan pelajar dan tidak mampu untuk menyediakan soalan standard. Penilaian perkembangan prestasi pelajar yang sebegini tidak mampu untuk menilai pelajar secara menyeluruh. Tambahan lagi, UPSR juga penting untuk menentukan tahap pencapaian pelajar dengan tepat sebelum mereka melangkah ke alam sekolah menengah. PT3 juga penting kerana ia dapat menentukan arah aliran yang bakal diambil oleh pelajar sebelum mereka masuk kepada tingkatan 4 dan 5. Jelasnya bahawa peperiksaan awam UPSR dan juga PT3 perlu dikekalkan untuk penilaian perkembangan prestasi pelajar yang standard. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih Saudari Siti Aisyah selaku Ketua Pembangkang kita pada hari ini atas hujah yang bernas itu tadi. Seterusnya dipersilakan selaku Timbalan Perdana Menteri, Saudari Awatif untuk menguatkan lagi pernyataan daripada pihak kerajaan. Silakan Saudari. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Salam apresiasi dan salam satu Malaysia buat Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan ahli-ahli Dewan yang dimuliakan sekalian. Kita terus pergi kepada rangkuman hujah di meja pembangkang. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa pemasuhan UPSR dan PT3 akan menjejaskan penilaian terhadap tahap prestasi pelajar. Soalan saya, bagaimanakah prestasi pelajar boleh terjejas sedangkan mereka mempunyai lebih banyak masa untuk ulang kaji dan kurangnya tekanan peperiksaan? Inilah perkara yang tidak dapat difahami oleh pembangkang pada hari ini. Tuan Yang di-Pertua dan ahli-ahli Dewan sekalian, tambahan lagi, pemasuhan UPSR dan PT3 ini dapat menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan co-curriculum. Pemasuhan kedua-dua peperiksaan ini menyebabkan kelas tambahan untuk pelajar tidak diwajibkan dan sekaligus memberi masa lapang lebih banyak kepada pelajar. Dengan ini, pelajar boleh menggunakan masa yang terluang untuk menyertai kegiatan co-curriculum. Silakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, setuju atau tidak bahawa banyaknya masa lapang untuk pelajar akan menyebabkan mereka mudah lalai dalam pelajaran?
Yang berhormat, apabila masa lapang lebih banyak, itulah yang kita ingin cari, iaitu kemenjadian pelajar di Malaysia, iaitu masa lapang lebih banyak akan mewujudkan pelajar yang lebih bijak menguruskan masa masing-masing dan menyimakkan antara pelajaran dan juga kegiatan kurikulum. Sekian jawapan untuk celahan sebentar tadi. Sesambung dengan hujah saya, iaitu kesannya pelajar dapat menggerakkan sukan di sekolah masing-masing sehingga ke peringkat daerah, negeri maupun antarabangsa. Hal ini jauh berbeza dengan dahulu apabila pelajar harus menghadiri kelas tambahan yang diwajibkan di kebanyakan sekolah supaya dapat lulus peperiksaan UPSR dan P3 yang melibatkan subjek-subjek penting. Oleh itu, jelas di sini bahawa pemasuhan UPSR dan P3 dapat memberi peluang tanpa batasan kepada pelajar untuk mencuri diri mereka dalam kegiatan kurikulum. Tuan Dipertua, pemasuhan UPSR dan P3 ini juga akan memberi kebaikan kepada negara dengan menjimatkan kos pembelajaran kerajaan. Menurut bekas Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, pemasuhan UPSR dan P3 ini adalah bertujuan untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan. Maaf yang berhormat di pihak bankar sudah duduk. Pemasuhan kedua-dua peperiksaan ini menyebabkan pembayaran gaji untuk penggubalan soalan serta pemeriksa soalan tidak lagi diperlukan. Hal ini membantu kerajaan menjimatkan pembayaran emolumen yang mencecah jutaan ringgit dalam perbelanjaan mengurus setiap tahun. Duduk yang berhormat. Sebentar ya, Saudari Awatif. Ya. Yang berbahagia, pihak pembangkang, sila bertenang. Sila hormati pembincangan dan biarkan pihak kerajaan yang habiskan hujah ya. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Saya terus dengan isi saya, iaitu kita sedar bahawa belanjawan negara yang mengalami defisit akan menyebabkan kerajaan terpaksa meminjau wang dari bank-bank tempatan maupun bank luar negara, mampu menggugat dan memburukkan lagi keadaan negara kita. Kesimpulannya, telah saya buktikan kepada seluruh ahli dewan bahawa pemasuhan UPSR dan P3 ini sememangnya mampu membawa banyak kebaikan. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Awatif walaupun terdapat beberapa halangan ya orang katakan. Dan seterusnya saya ingin menjemput selaku timbalan ketua pembangkang kita diberi peluang untuk bercakap Saudari Nazatul Amelia untuk menambah bidasan pihak pembangkang. Silakan Saudari. Terima kasih Tuan Speaker. Salam sejahtera dan salam perdebatan buat semua. Yang pertama, beliau mengatakan bahawa pemasuhan UPSR dan PT3 dapat menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan kurikulum. Namun begitu, perkara yang ingin kita capai adalah untuk membentuk generasi kelas pertama. Maka, apakah keperluan menambah masa belajar bagi kegiatan kurikulum? Kita teruskan dengan hujah di meja pembangkang pula. Yang dipertua, pemasuhan UPSR dan PT3 akan mengurangkan bilangan pelajar yang memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Hal ini demikian kerana pelajar hanya menduduki peperiksaan SPM buat sekali sahaja selepas belajar selama 11 tahun. Oleh itu, pelajar tidak mempunyai pengalaman yang secukupnya sebelum menduduki peperiksaan SPM. Hal ini jauh beza apabila dengan kewujudan UPSR dan PT3. Pelajar akan mendapat pengalaman peperiksaan sebenar. Hal ini membolehkan pelajar lebih berpengalaman dan berkeyakinan tinggi untuk menduduki peperiksaan SPM. Tuan Yang Dipertua dan ahli dewan yang dimuliakan sekalian, pemasuhan UPSR dan PT3 juga menghilangkan budaya saling bersaing. Budaya saling bersaing bukan sahaja mampu melahirkan pelajar yang mempunyai keazaman yang tinggi untuk memperoleh keputusan peperiksaan yang cemerlang. Silakan Yang Berhormat. Tuan Yang Berhormat, setuju atau tidak? Peperiksaan awam bukan sahaja alternatif kita untuk mewujudkan persaingan sihat dalam kalangan pelajar di Malaysia. Saya tidak bersetuju kerana semua pelajar pasti dapat peluang untuk bersaing secara sihat melalui peperiksaan awam UPSR dan PT3. Peperiksaan dan kurikulum yang dijalankan pula dapat membuka lebih banyak alternatif untuk persaingan kerana tidak semua pelajar dapat menyilahkan bakat dan kemahiran dalam kegiatan kurikulum. Okey, selesai dengan soalan cerahan. Sebagai kesannya, para pelajar hilang semangat maupun inisiatif untuk saling bersaing antara satu sama lain. Apakah pihak kerajaan sama sekali tidak pernah terfikir
bahawa persaingan itulah yang membantu kita berusaha dengan lebih gigih. Saya kira pihak kerajaan sudah melupakan hal itu. Maklumlah, sibuk mencari sebab supaya peperiksaan awam ini dapat dimasukkan dengan segera. Mohon untuk terus membangkang. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Nazatul. Bagi menutup bual bicara kita tentang usul yang membakar setiap muka hadapan helaian akhbar ini, suka saya ingin menyatakan bahawa ahli dewan telah bersetuju untuk menerima usul kita pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada keempat-empat ahli panel kita pada hari ini. Nampaknya masa telah pun mencemburui kita. Sekian daripada kami. Terima kasih.